Hai, Assalamualaikum. Atas permintaan ramai, saya akan kongsikan resepi nasi lemak dengan menggunakan beras biasa dan sukatanya pula dalam kuantiti yang sedikit sahaja sesuai untuk adik-adik ataupun anak-anak yang baru nak belajar memasak. Di samping itu, saya juga akan kongsikan resepi sambal. Mula-mula sekali, ini bahan penyediaan untuk sambal. Saya gunakan sebiji bawang besar yang dipotong secara kasar. 5 biji bawang merah juga dipotong kasar. Dan 3 ulas bawang putih. Resepi ni memang menggunakan bawang yang banyak. Bawang tu akan menyedapkan lagi rasa sambal kita. Bawang yang dihiris kasar tadi, saya akan kisarkan dengan menggunakan pengisar kering. Di sini saya gunakan food processor. Kalau anda nak gunakan chopper pun boleh. Saya kisarkan bawang ni secara kering bagi mengurangkan percikan sewaktu kita menumis nanti. Tapi kalau anda terpaksa gunakan air, pastikan anda gunakan air yang sedikit sahaja. Untuk penggunaan cili kering ni, saya buangkan bijinya dan kemudian rebus sehingga mendidih supaya lembut. Nanti senanglah dia jadi halus bila kita dah kisarkan. Saya buat sambal ni versi yang sederhana pedas saja sebab ada anak yang tak boleh makan pedas. Kalau anda suka lebih pedas, anda boleh lebihkan cili tu. Saya juga akan masukkan 1 hingga 2 sudu besar ikan bilis. Ikan bilis ni tadi saya dah rendam sekejap dalam air supaya dia lembut. Ini tips untuk menyedapkan sambal kita. Di samping tu, saya juga akan gunakan setengah inci belacan. Kalau anda alergik kepada belacan, anda boleh gantikan dengan setengah cube pati ikan bilis ataupun 1 sudu besar sos tiram. Masukkan sekali ke dalam balang blender bersama dengan sedikit air dan kisarkan sehingga halus. Ketepikan dulu kesemua bahan kisar ni. Sekarang kita akan mula menggoreng kacang. Masukkan sedikit minyak masak ke dalam kuali. Dan kacang tanah ni saya dah bilas sekejap dengan air paip. Kemudiannya jemurkan pada panas matahari sehingga kering. Bila dah kering tu, barulah kita akan gorengkan dalam minyak yang panas sehingga masak keperangan. Jangan gunakan api yang kuat ya. Takut hangus pula nanti. Gunakan api yang sederhana saja dan kacau dengan kerap. Bila dah nampak mulai perang, boleh matikan api. Tunggu kacang ni betul-betul sejuk nanti, barulah anda cuba ambil rasa. Kalau waktu kacang tu dah sejuk tapi dia masih belum rangup, anda kena gorengkan sekejap lagi. Untuk langkah seterusnya, saya akan menggoreng ikan bilis pula. Masukkan setengah cawan minyak masak ke dalam kuali dan panaskan minyak. Ikan bilis ni, anda kena basuh dulu dengan air paip dan toskan airnya sehingga kering. Kemudian gorenglah dalam minyak yang panas sehingga garing dan keperangan. Bila dah nampak mulai perang begini, bolehlah diangkat dan ditapiskan minyaknya. Dengan menggunakan minyak gorengan ikan bilis tadi, saya akan gunakan pula untuk menumis sambal. Tumiskan bawang yang telah pun kita kisarkan awal tadi. Biarkan bawang sedikit perang, kemudian saya akan masukkan sehelai daun pandan. Tujuannya untuk mengharumkan sambal. Kalau tak cukup minyak, anda boleh tambahkan sedikit lagi minyak masak jika perlu. Sebab kita nak buat sambal ni, kita tak boleh gunakan minyak yang sedikit. Nanti cili tu tak cukup masak. Seterusnya, saya akan masukkan bahan kisar halus tadi iaitu cili, ikan bilis dan juga belacan tadi. Gunakan api yang perlahan dan sentiasa dikacau dengan kerap. Ni air dari bilasan mangkuk tadi, masukkan sekali. Jangan gunakan api kuat ya, takut nanti cili ni cepat hangus. Saya akan masukkan sedikit garam. Di sini saya gunakan garam kasar. Kalau anda nak gunakan garam halus pun boleh. Bersama dengan gula melaka. Gula melaka ni akan menyedapkan lagi sambal kita. Kalau tak ada, boleh je nak letakkan gula merah ataupun gula pasir.
Kacau sesekali sehingga terbit minyak. Nak memasak sambal ni memang perlukan masa yang lama dan perlu sabar ya sementara menunggu tu. Bila dah terbit minyak seperti ini, saya akan masukkan sedikit air dan masaklah lagi sehingga terbit minyak sekali lagi. Proses memasukkan air ni saya akan ulang sebanyak 2 ataupun 3 kali sambil merenih sambal supaya cili tu betul-betul masak dan sambal akan tahan lebih lama dan lebih sedap. Bila terbit minyak sekali lagi, barulah saya akan masukkan paste asam jawa. Paste asam jawa ni pekat, jangan masukkan banyak sekaligus ya. Kalau anda nak masukkan air asam jawa pun boleh. Adjustlah ikut masam yang anda suka. Sambal ni ya, bila kita makin lama kita masak dia akan rasa semakin sedap dan juga warnanya akan bertukar semakin gelap. Sambil masak ni, anda sambil rasa apa yang tak cukup. Kalau tak cukup masin, boleh tambahkan garam. Dan kalau tak cukup rasa manis, boleh tambahkan sedikit lagi gula. Kalau anda dapat lihat ya, waktu ni sambal dah jadi semakin gelap berbanding dengan waktu mula-mula kita memasak tadi. Dan untuk sambal nasi lemak ni, saya sukakan sambal yang sedikit pekat. Kalau anda sukakan sambal yang lebih cair, boleh tambahkan sedikit air panas dan masaklah sekejap lagi. Bila sambal ni dah secukup rasa dan sesuai dengan selera anda, boleh matikan api. Untuk bahagian terakhir adalah penyediaan nasi lemak pula. Saya gunakan cawan yang dapat masa beli periuk nasi ni untuk menyukap beras dan juga air. Saya gunakan 2 cawan beras biasa, bukan beras basmati ya. Beras ni saya bilas dengan menggunakan air paip sehingga airnya jernih dan kemudiannya tapis, buangkan airnya. Saya masak dalam kuantiti yang sedikit bagi memudahkan anda mencuba. Untuk sukatan air pula, sebab tadi kita gunakan 2 cawan beras, jadi air pun masukkan 2 cawan juga. Dan santan sebanyak 1 cawan. Ni saya gunakan santan fresh yang saya beli di pasar. Kalau anda nak gunakan santan kotak, sebab santan kotak tu kan pekat, letakkan santan kotak setengah cawan dan tambahlah air, cukupkan bagi jadi secawan. Masukkan sekali ke dalam periuk. Ini tips penting bagi sukatan beras, air dan juga santan. Tips ni sesuai untuk beginner ataupun anak-anak yang baru nak belajar memasak. Anda boleh screenshot sebagai panduan. Kalau orang dulu, dia akan gunakan jari dan sukat dengan menggunakan jari sebagai penanda aras. Tapi saya takut anda confuse pula nanti. Dan kalau nak lihat sukatan pada periuk nasi ni pun boleh. Saya juga akan masukkan 1 sudu besar minyak masak. Ini tips ya, supaya nasi lemak anda jadi cantik, berkilat, nampak sebutir-sebutir nasi tu dan tidaklah jadi seketul seperti nasi impit. Untuk sukatan garam pula, saya gunakan garam kasar. Kalau nak gunakan garam halus pun boleh. 1/4 sudu kecil ni untuk secawan beras. Dan saya masukkan garam ni 2 kali untuk 2 cawan beras. Masukkan sekali daun pandan bersama dengan hirisan halia. Halia ni ya, ada setengah orang dia tak suka dan tak masukkan. Boleh ya, terpulang ikut cara masing-masing. Kacau sebati tapi tak perlu kacau kuat sangat, takut nanti beras tu hancur pula. Ada setengah resepi nasi lemak yang akan memasukkan juga hirisan bawang, serai ataupun halba. Tak ada apa pun yang salah. Kita luaskan pandangan dan raikan perbezaan cara orang lain memasak. Masaklah nasi seperti kita memasak nasi biasa. Selepas 10 minit nasi ni dimasak, saya akan buka tudungnya dan akan kacau sebab waktu ni ada nampak ketulan santan ya. Kacau rata sehingga santan tu sebati dan tidak lagi berketul. Sambunglah memasak sehingga siap. Bila nasi telah pun masak sempurna, buka tudung periuk dan gemburlah dengan perlahan. Waktu ni nasi ni memang dah masak dan saya nak tunjukkan anda tekstur nasi ni ya. Nampak sebutir-sebutir dan tidak jadi seketul. Saya tak akan hidangkan lagi, saya biarkan dalam mood keep warm lebih kurang 10 minit barulah sedia untuk dihidang. Hidangkan nasi lemak bersama dengan sambal tumis, telur rebus,
kacang goreng dan ikan bilis goreng, serta tidak lupa juga hirisan timun. Kalau waktu dulu nasi lemak ni dijadikan sebagai sarapan. Tapi sekarang ni, tak kira sarapan, makan tengah hari ataupun makan malam pun kita biasa disajikan dengan nasi lemak. Memang makanan yang popular di Malaysia. Sambal ni memang kelihatan berminyak sebab tadi kita masak dengan menggunakan minyak yang banyak. Waktu nak hidang tu, anda boleh asingkan minyaknya. Selamat mencuba semua. Siap.